Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada diskusi umrah pada pagi ini. Kepada semua para jemaah, bakal tamu Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita menyambung lagi diskusi umrah kita pada tajuk dam. Sebab sebelum ni, dalam diskusi yang sebelum ni, biasa kalau kita sebut langgar hukum, langgar larangan dalam ihram dan sebagainya, kena dam. Jadi kali ini kita nak ceritakan apa itu dam. Jadi topik kita pagi ini ialah pengertian dam dan sebab-sebab dikenakan dam dan dam yang telah ditetapkan mengikut sebabnya itu. Apakah pengertian dam? Bukan dam haji atau dam kedai kat Kia. Ya, tidak. Dam ini asalnya perkataan Arab bermakna darah. Ya. Dari segi istilah syarak, dam ialah darah haiwan yang disembelih, iaitu al-an'am, iaitu binatang ternakan, iaitu unta, lembu, termasuk kerbau atau kambing, termasuk hibas dan biri-biri yang disembelih dengan sebab-sebab tertentu, atau penggantinya dengan memberi makanan atau berpuasa mengikut ketetapan hukum. Maknanya damilah darah tu disembelih binatang ternakan yang saya sebutkan tadi, ya, ataupun sebagai penggantinya dengan memberi makanan ataupun berpuasa mengikut ketetapan hukum. Jadi jenis-jenis bahagian dam ni, kesimpulannya bahagian dam ni ada 4. Satu iaitu dam tertib dan takdir. Yang kedua dam tertib dan ta'dil. Ketiga dam takhir dan ta'dil. Yang keempat dam takhir dan takdir. Wah, apa benda ni? Ya, apa benda ni? Pelik dah kita dengar ni. Okey, kita urai pelan-pelan untuk difahami, ya, insya-Allah. Tertib, makna tertib tadi, buat yang pertama dulu. Maknanya dam tu tadi kena buat yang pertama dulu. Ya, makna tertib, buat yang pertama dulu. Tiada pilihan, ya. Ya, tak ada pilihan, mesti buat yang pertama dulu. Kalau tak mampu, barulah pindah kepada yang kedua ataupun yang ketiga dia punya dam itu. Ya, tetap mesti buat yang pertama dulu. Ini pilihan dia. Pilihan dia tetap dia kena buat nombor 1. Mana tak ada pilihan nak pergi 3 dulu ke, 2 dulu ke, baru pergi 1. Tidak. Yang pertama dulu. Itu makna tertib. Takdir, syarat dah tentukan. Makna takdir ni ialah syarat dah tentukan apa yang akan digantikan. Jika tidak mampu, bayar dam ikut tertibnya. Syarat dah tentukan. Tertib ni, takdir ni maknanya syarat dah tentukan. Ini dia, ini dia, ini dia. Dan apa yang diganti? Jika tidak mampu bayar dam dan ikut tertibnya, dia ada pengganti-pengganti dia. Itu dipanggil takdir. Makna damnya syarat dah tentukan apa yang akan digantikan. Ta'dil, makna takdir ni adalah benda yang boleh diperhargakan, diperhargakan, dinilainya, ya, dan diminta lakukan dengan yang lain berdasar harga. Satu benda tu digantikan dengan benda yang sama harga, diperhargakan dengan yang sama harga. Takhir ni pilihan. Dam pilihan, orang panggil pilihan. Takhir ni pilihan. Dia boleh pilih mana-mana dam. Dam yang pertama tadi ke, yang kedua ke, yang ketiga ke, dia boleh buat pilihan. Ini dipanggil takhir. Jadi kita tengok dulu. Dalam perbuatan kita tadi, daripada mula kita berniat sehinggalah kita tiba larangan ihram, apakah dam-dam yang dikenakan? Ya, apa jenisnya? Begitu. Kalaulah kita berniat ihram selepas mikat, ingat, kita kena berniat ihram di mikat. Ataupun harus kita berniat ihram itu sebelum mikat. Tetapi telah terlepas mikat, baru kita berniat. Ya, selepas mikat, baru mungkin kita terlupa dan sebagainya. Maka damnya ialah dam tertib dan takdir. Ya, dam tertib dan takdir. Apa dia punya hukuman? Sembelih 1 ekor kambing yang sesuai dibuat korban di tanah haram Mekah. Ya. Kemudian jika tak mampu, hendaklah puasa 10 hari. 3 hari masa mengerjakan umrah dan haji dan 7 hari bila pulang ke mukimnya. Ya. Jika tidak mampu, bersedekah sebanyak 10 cupak makanan asasi. Jika tak mampu, tertanggunglah di atas zimahnya, warisnya dan sebagainya, ya. Itu kalau tak niat ihram di mikat. Sengaja tak sengaja ke sebagainya, dia kena dam, ya. Ingat,
berniat ihram di mikat itu adalah wajib umrah. Perbuatan tu mesti dilakukan. Jika tak dilakukan, umrah masih sah atau haji masih sah, tapi kena bayar dam. Yang kedua, meninggalkan tawaf wada, sengaja tinggal. Dia sengaja tinggal, dia sengaja tinggal, tak kira dia terlupa dan sebagainya, dia sengaja tinggal. Maka dia kena dam tertib dan takdir macam tadi. Macam yang tidak berniat di mikat tadi. 13 larangan pula kita tengok apa dia punya dam. Okey. Memakai pakaian bersarung, berjahit, bercantum seperti seluar, baju dan sebagainya. Ini larangan bagi lelaki saja. Kalau dia langgar, maka dia kena dam takhir dan takdir. Dam pilihan. Dipanggil dam pilihan. Mudah. Dam takhir dan takdir ni dam pilihan. Apa dam dia? Ialah sembelih seekor kambing yang sah dibuat korban di tanah haram Mekah. Ya. Atau dia boleh juga pilihan. Dia boleh juga bersedekah pada 6 orang fakir miskin di tanah haram Mekah. 1 orang 1 cupak, boleh bayar dengan nilai 2 cupak makanan tersebut. Bermaknanya dia kena bagi bersedekah pada 6 fakir miskin. Ya. 6 fakir miskin, kalau 1 cupak harganya RM5, mana setiap fakir miskin itu 2 cupak setiap seorang. Maknanya dia kena bayar pada nilaian, mungkin boleh buat nilaian makanan tadi RM10, RM10, RM10 sebab ramai 6 orang, mana RM60 untuk 6 orang. Begitu. Ataupun berpuasa 3 hari. Kalau dia tak nak sembelih kambing, dia tak nak dia bersedekah, dia boleh berpuasa. Ini pilihan. Berpuasa 3 hari. Puasa boleh dilakukan di tanah haram Mekah ataupun di tempat lain. Dia boleh berpuasa di tempat lain. Kalau berpuasa ini okey, maknanya pakaian berjahit tadi, bersarung ni bagi lelaki tadi, kalau dilakukan damnya ialah dam takhir dan takdir, atau senang kita ingat dam pilihan. Yang kedua, menutup kepala atau sebahagian daripadanya seperti songkok. Ini lelaki juga punya larangan ihram. Kalau dia lakukan, maka dia kena dam macam tadi juga. Dam macam yang pertama tadi, dam takhir dan takdir, dam pilihan. Kemudian menutup muka bagi wanita. Bila dia nak ihram, dia tutup muka dia. Kalau dia tutup muka dia, tak sengaja, tak mengapa, buka balik. Tetapi kalau dia tahu sengaja juga langgar, maka dia kena dam takhir dan takdir. Sama juga macam tadi, dam pilihan. Memakai sarung tangan bagi lelaki dan wanita, memakai bau-bauan. Kalau dia tak sengaja, kerana jahil sebagainya, maka tidak kena dam. Tetapi kalau dia tahu benda itu memang salah, dia sengaja pakai, maka kena juga dam. Macam yang tadi juga, dam takhir dan takdir, dam pilihan. Kemudian memakai minyak di kepala, janggut dan semua bulu-bulu semua ni. Ini larangan untuk lelaki dan wanita. Kalau dia lakukan dengan sengaja, dia tahu benda ini salah, maka dia kena dam. Dam yang sama, dam takhir dan takdir, dam pilihan macam disebutkan sebelum ni. Menanggalkan rambut atau bulu dari mana-mana anggota, sama juga lelaki dan wanita ni. Menanggalkan bulu, Yang ni lain. Sengaja ke, tak sengaja ke, terlupa ke, tetap dikenakan dam. Tuan-tuan, menanggalkan rambut ni, menanggalkan rambut ni, maka damnya sama juga, iaitu dam takhir dan takdir, itu dam pilihan. Ingat balik yang saya sebut tadi sebelum ni, 13 larangan ihram tu ada jenis kena tarafu, tak kena dam, jenis iflat kena dam, begitu. Kemudian mengerat atau memotong kuku, termasuk menggigis kuku, lelaki dan wanita. Ini sengaja tak sengaja tetap kena dam, iaitu sama juga tadi, dipanggil dam takhir dan takdir. Tapi di sini ada dia punya sedikit detailnya, iaitu kalau kuku tu sempurna, mana sejebis kuku yang dipotong dikenakan 1 cupak makanan. 1 kuku yang sempurna lah. Potong 3 kuku satu persatu dalam masa berlainan. Dia potong kuku ni, dia potong nanti sekarang ni, satu lagi ni, masa yang berlainan, maka dia kenakan dam
3 cupak makanan. Jika kerat satu kuku dengan 3 kali kerat dalam satu masa, ini detail ni, maka dikenakan dam 1 cupak makanan. Jika potong 3 kuku serentak atau lebih dalam satu masa, dia potong 3 kuku atau lebih dalam satu masa, maka masa ni baru dikenakan dam takhir dan takdir tadi, dam pilihan. Jadi kadang-kadang kita ingat mana, kalau satu kuku ada dam dia. Kalau kita pun tak ingat berapa lah aku potong tadi, 3, 4 ke entah apa ke, maka paling mudahnya ialah kita sempurnakan dam takhir dan takdir, dam pilihan tadi. Boleh pilih gitu. Kemudian pada yang ke-9, mendebang, memotong, mengerat, mencabut pokok di tanah haram Mekah. Ini tak kira lah orang dalam ihram ke atau tidak, ini memang menyeluruh, hukuman yang umum, peraturan yang umum. Tak kira orang ihram ke tak ihram, selama berada di Mekah, termasuk di Mina dan Muzdalifah, maka damnya mengikut nilai. Nilai pokok tu lah. Pokok tu pokok jati dia potong, bayarlah harga pokok jati contohnya. Tetapi kalau pokok tu, pokok yang dah mati, pokok tu dah mati, maka dia tidak ada kena dam. Dia bayar mengikut nilaian pokok tersebut. Yang ke-10, memburu binatang buruan darat yang halal dimakan atau membinasakannya di tanah halal atau tanah haram. Kita buru binatang buruan darat, maka bila saja kita ini dah berihram, dalam larangan ihram, maka tak boleh buru binatang buruan darat, yang halal dimakan atau kita binasakan dia. Maka macam mana dam dia? Kalaulah 1 ekor belalang, yang ni belalang ni benda yang dimakan di sana, maka dam ikut nilai yang belalang tersebut. Belalang tu, seekor tu berapa harganya? Wah, Ustaz, mana cik belalang harganya? Tuan-tuan, kalau di pasar dia jual belalang tu, di pasar Mekah, kalau rajin dia ada nilaian dia. Bayar nilaian belalang tadi. Kalau binatang di buruan tu pula, burung tekukuk, merpati, kijang, rusa, arnab, ini dam mengikut harga tu. Seekor rusa berapa agak-agak? Seekor merpati berapa Jadi itu nilaian dam dia mengikut nilaian buruan tersebut. Kemudian melakukan pendahuluan persetubuhan. Ini kedua-duanya berdosa. Maka dam ni pula dia bersetubuh, suami isteri. Dam ni pula isteri tak kena bayar, suami yang kena bayar. Maka damnya ialah dam takhir dan takdir untuk lelaki saja. Ni dam pilihan. Dam pilihan dam takhir takdir tadi dam pilihan. Kemudian bersetubuh pula, bersetubuh semasa dalam ihram. Bersetubuh. Seandainya dia dia kata dia ini buat dengan sengaja, maka dia berdosa dan dia kena bayar dam. Okey. Dam tertib dan takdil bagi yang bersetubuh ni. Dam tertib dan takdil ni boleh tahan harganya, iaitu ini dam tertib. Ingat, saya sebut tertib, kena buat yang satu dulu. Kena buat yang pertama dulu, iaitu 1 ekor unta. 1 ekor unta tuan-tuan, Wallahualam berapa harganya, mungkin 4-5 ribu. Jika tak mampu, 1 ekor lembu. 1 ekor lembu lagi kalau tak mampu. Jika tak mampu pula, sembelih 7 ekor kambing. Unta. Jika tak mampu, lembu. Jika tak mampu, 7 ekor kambing. Jika tak mampu, beli makanan asasi di Mekah dengan nilai harga unta. Sedekah pada fakir miskin di tanah haram Mekah. 1 ekor beli makanan saja ikut nilai harga unta tadi. Kemudian sedekah pada fakir miskin di tanah haram Mekah. Ataupun kalau tidak, dia berpuasa sebanyak hari mengikut nilai cupak makanan yang boleh dibeli dengan nilai seekor unta. Lagi harga kita berpuasa sebanyak hari mengikut nilai cupak makanan yang boleh dibeli dengan nilai seekor unta. Kalau seekor unta tu boleh beli berapa puluh cupak, contohnya katalah 100 cupak makanan tu boleh beli.
100 hari tuan-tuan kena puasanya begitu. Ya. Walaupun dia bersetubuh tadi, suami isteri wajib sempurnakan kerja umrah yang selebihnya sehingga selesai. Suami saja ya yang bertanggungjawab bayar dam. Maknanya kalau dia bersetubuh dalam ihram, contohnya sampai di hotel dia bersetubuh, takkan nak pergi niat balik, tidak. Dia teruskan kerja umrah tadi, dia teruskan tawaf, sa'i, tahallul dan sebagainya. Kemudian selesaikanlah dam tersebut. Jadi dah kita ceritakan dam tersebut. Ada satu lagi dam, iaitu dam ihsar. Dam ihsar ni apa dia dam ihsar? Saat itu dam yang di mana seorang jemaah tadi tidak berniat bersyarat di mikat. Kemudian dia masuk ke Mekah, tak dapat buat umrah. Contoh, dia tak niat bersyarat. Dia ingat tak niat bersyarat, ada risikonya ialah kalau dia tak dapat sempurnakan umrah sehinggalah dia balik, maka dia kena bayar dam ihsar. Dam ihsar ni kita anggap dam yang tertahan. Ya, tertahan dalam kerja umrah itu. Jadi apa damnya? Ya, bila dia balik ke tanah air, maka dia kenalah melakukan dam ihsar. Apa dam ihsar? Sampai di tanah air ataupun dia pergi ke Madinah, maka hendaklah dia sembelih seekor kambing atau satu bahagian unta atau lembu yang sah dibuat korban dengan niat bertahallul, iaitu keluar daripada ihram umrah dengan sebab ihsar ini. Seterusnya dia hendaklah bercukur atau bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Daging yang disembelih tadi pula hendaklah diagihkan kepada fakir miskin tempatan. Ya, maka terlepas dirinya dari segala larangan dalam ihram. Jika dia tak mampu sembelih kambing, ya, ataupun satu bagian unta atau lembu tersebut, hendaklah dia sedekah makanan asasi tempatan ikut nilai harga seekor kambing. Kalau seekor kambing itu di Malaysia 800 ringgit, itulah dia kena sedekah mengikut makanan asasi kepada fakir miskin. Ya. Kemudian dia bertahallul. Dia buat, dia sedekah, dia niat untuk membayar dam ihsar dan bertahallul, maka dia bertahallul lah. Sebagaimana tahallul iaitu sekurang-kurang 3 helai rambut dan panjangnya seperti seruas jari telunjuk, iaitu 2 cm. Jika tak mampu seekor kambing pula, hendaklah berpuasa dengan bilangan cupak tersebut, ya. Yang dapat dibeli dengan makanan ikut harga kambing itu. Maksudnya, kalau dia tak boleh beli, tak kambing pun tak boleh, nak ini pun tak boleh, maka dia kena nilai harga kambing itu tadi berapa cupak. 800 ringgit, berapa cupak boleh beli makanan asasi. Contoh boleh beli beras. So, berapa cupak pula tu? Katalah boleh beli 38 cupak lah. Contoh saja. Maka 38 hari lah dia kena berpuasa. Ya. Jadi apa yang kita perlu ingat ialah, saya ulang balik, dam ihsar ni ialah tertahan daripada mengerjakan umrah. Jadi sebab itu kita galakkan jemaah, kalau jemaah-jemaah wanita lah terutamanya, niat bersyarat. Sebab bila dia nak bersyarat, seperti kita sebut dalam diskusi yang lepas, iaitu bila dia nak bersyarat, dia kalau tak boleh buat, otomatik dia akan terlepas daripada larangan ihram, dan dia juga tidak dikena dam dan sebagainya. Jadi sekadar itu sajalah untuk kita terangkan tentang dam ini. Dia agak detail sebab dia perlukan fakta spesifik, angka dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan mungkin boleh mengulang kaji daripada buku-buku, ataupun boleh bertanya kepada tuan-tuan guru kita, para pengurus umrah yang mengajar di tempat tuan-tuan, yang mengajar di tempat tuan-tuan tentang dam ini. Ya, pokoknya tuan-tuan tahu yang ni dam kena bayar,